Assalamualaikum, selamat malam untuk anda semua yang bersama dengan kami. Pastinya kita kali ini kali pertama berkenalan dengan anda yang sedang menyaksikan Breakfast at 9 PM di NTV7. Ya, betul. Bersama dengan Haiza dan juga Muaz hari ini pertama kali kita berada di sini untuk anda. Selalunya kedengaran bersuara di radio Cool FM setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Tapi hari ini apa yang kami bawakan kepada anda, kalau namanya breakfast, ialah pagi selalunya kan. Tapi macam kita selalu katalah, nasi lemak pun orang makan malam, so tak ada masalah kalau jadi, dibawa ke malam. Memang betul. Dan kalau ada di antara anda semua yang waktu ini tengah bersantai, relax ya, bersama dengan keluarga ataupun baru saja sampai ke rumah daripada tempat kerja anda, pastinya kita ingin membawakan kepada anda antara topik perbincangan yang kami bawakan di Cool FM. Sebab sebelum ini di Cool FM kita ada bawa pelbagai isu semasa, dan ada beberapa isu yang mungkin terhenti di situ dan ada yang memberikan cadangan supaya isu-isu tersebut dibawa untuk dipanjangkan lagi. Ya, sebab kat radio ni kadang-kadang kita nak berbincang, ada kalanya tak berkesempatan. Jadi kita panjangkan ke TV dan kita bawakan secara visual. Anda boleh lihat muka kami juga kat sini, bagaimana kita berborak dan kita berinteraksi. Jangan lupa anda boleh terus berinteraksi kami juga melalui WhatsApp di 0172765656, dan jangan lupa untuk saksikan kami juga secara live di Facebook page Cool FM. Okey, kami akan membacakan komen-komen anda di sana insya-Allah. Dan mungkin ada yang tertanya juga, selalunya kalau di Cool FM ni kita bersama dengan AG, iaitu 3 orang trio. Betul. Dan hari ini kita berdua je. Jangan risau kerana AG juga akan bersama dengan kita dalam Breakfast at 9 PM ini ya. Dan untuk anda semua, kalau ada di antara yang bersama dengan kami, ada pelbagai topik yang kita bawakan. Dan salah satu topik yang mungkin menjadi perbualan hangat, dan topik ini juga perlu diberikan perhatian apabila kita lihat jenayah untuk buli cyber ini semakin berleluasa. Ya, kalau kita lihat tentang buli cyber itu sendiri, ada kalanya orang ambil pot, ada kalanya orang ambil serius benda tu, ada kalanya orang buat tak tahu saja. Sebab bila ada kata pembuli ini, memang kerja dia membuli orang daripada dulu sampailah sekarang kan. Tapi kalau yang mangsa pula lain pula ceritanya. Betul. Dan topik ini kami bincangkan pada hari Selasa yang lepas dan mendapat respon yang begitu banyak sekali. Dan antaranya kita lihat bagaimana dari segi buli cyber ni, adakah ianya salah satu jenayah, dan juga akta-akta yang kalau kita lihat kita harapkan akan dibincangkan dan dibawakan, dan ada akta khusus untuk jenayah cyber ini. Alright. Jadi untuk anda semua, jom kita nak lihat ini antara recap minggu lepas yang kami bincangkan di Cool FM. Tersebar juga cerita mengenai Niloufar yang katanya disebarkan cerita mengenai Niloufar kahwin lah secara senyap. Secara senyap. Kemudian ada mengatakan transfer wang, terkena buatan sihir dan sebagainya. Jadi itu bermula dari social media. Kita tahu rakyat Malaysia semualah rata-rata dah ada telefon yang paling dekatlah dengan mereka kan. Sekali dia tekan aja ataupun dia type aja, benda tu akan terus keluar. Dan kita tak tahu, kadang-kadang mereka tulis ni tanpa berfikir. Ya, tu dia, kita dah dengar perbincangan kami melalui radio di Cool FM pagi tu ya. Dan nampak gayanya cerita Lofa ini memang satu cerita yang sangat hangat. Sebab kita tahu beliau adalah public figure. Semua orang nak tahu, orang yang berpengaruh. Dan apa yang kita tahu juga, kes dia tu daripada orang yang membuat fitnah melalui media sosial, telah pun memohon maaf. Dan kalau kita lihat kes ni nampaknya dah selesai lah kan. Alright, jom kita dengarkan ini kenyataan daripada Lofa sendiri mengenai apa yang berlaku. Jadi apa yang saya nak berjelaskan dalam video ni tentang beberapa perkara yang sedang diperkatakan, andaian-andaian, tuduhan-tuduhan sedang diperkatakan di social media. Saya sendiri terkejut bila saya baca dan melihat sememangnya tak betul, tak berasas dan tak wajar tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan buatan niat pengasih, yang saya ni sebenarnya sedang berubat, masya-Allah. Yang di mana duit yang ada transfer some money sangat-sangat tak betul. Apalagi tentang perkahwinan yang dibuat di Kelantan, which is sangat-sangat tidak berasas dan karut. Dan ini melibatkan maruah keluarga kami. Jadi saya perlu berjelaskan benda ni kerana semua ni adalah tuduhan yang sangat berat untuk ditelan. Baik,
Itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Lofa sendiri, bagaimana seorang selebriti yang sangat dikenali juga tidak terlepas daripada dibuli. Betul. Dan seperti semua yang sedia maklum bahawa apa yang berlaku ini adalah satu pengajaran untuk kita semua apabila orang yang mengeluarkan kenyataan palsu itu telah pun memohon maaf dan berjumpa sendiri dengan Lofa. Dan apabila permohonan maaf itu diberikan, ada juga yang mengatakan bahawa takkan setelah fitnah yang dilemparkan itu menjejaskan seluruh ahli keluarga, dengan permohonan maaf itu boleh melupakan segala-galanya. Sebab apa yang dicakap tu Muaz, dia punya yang terpalit itu macam Muaz kata satu keluarga kena, dan cerita dia tu sangat-sangat dahsyat tau. Sekarang kita terfikir macam mana dia boleh mereka cerita yang terlalu mendalam kan. Okey, jadi untuk anda boleh telefon kami 1-800-88-1677 kalau ada mungkin anda pernah menjadi mangsa buli dan ada respon yang ingin diberikan kepada perbincangan kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat Haiza, sekarang ni bila jenayah cyber ni apa saja yang berlaku di atas talian itu dikategorikan sebagai jenayah cyber. Sebab kalau dulu buli di sekolah dulu waktu tak ada internet ini lain. Betul. Dari segi pukul, dari segi mungkin peli, fizikal dan sebagainya. Akan tetapi untuk media sosial ini mereka boleh berselindung di sebalik nama palsu, wajah dan juga boleh melakukan buli ini pada malam, siang dan bila-bila masa yang mereka mahukan. 24 jam lah. Dan apa yang dia buat itu dapat dilihat oleh satu dunia. Sebab dengan sekali sentuh je semua orang boleh dah tengok. Dan apa yang Haiza fikirkan sekarang ini bila sebut pasal pembuli dan juga mangsa buli, kalau kita nak tahu apa pembuli ni dia fikir waktu dia buat tu, nak tahu juga ni. Dan kalau macam Muaz kata tadi boleh call kita di talian bebas tol, kalaulah ada memang yang suka buli orang ni telefon kita, kita rasa lagi best. Sebab asyik dengar mangsa je. Pembuli ni yelah tak berani nak merampil lah. Mesti ada sebab selain daripada inginkan rasa kegembiraan, rasa famous dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kita imbas kembali pada tahun 90-an lah apabila mulanya ada internet. Cyberbullying ni memang dah ada, cuma ketika itu belum betul-betul kritikal. Dan pada tahun 2000 kita lihat ada beberapa kes yang berlaku. Antara kes yang pertama apabila sampai ada orang yang membunuh diri oleh kerana dibuli, difahamkan akan menyebarkan gambar bugil dia, dan oleh kerana dia tertekan, dia sanggup bunuh diri. Jadi masa itu telah pun spark seluruh dunia bahawa perkara ini perlu dipandang serius, sebab ianya boleh memberikan satu impak yang besar kepada pemikiran kita kan. Itu dari segi untuk menyebarkan gambar. Tetapi kalau kita lihat juga, saya ada baca di Harian Metro, bintang program reality televisyen Jepun namanya Maria Hamasaki, umur 23 tahun, dia bunuh diri hanya kerana tertekan dengan buli cyber yang mempertikaikan tindakan beliau yang tidak memakai pelitup muka. Sewaktu mungkin dia letak gambar tak pakai pelitup muka di laman sosial, ataupun sewaktu berjalan peminat-peminat tengok. Kan? Betul. Dan selain daripada itu juga, kalau kita lihatlah, selebriti memang tidak terlepas daripada kecaman-kecaman dan dibuli ini. Bukan saja saya rasa selebriti, malah mereka yang mempunyai pengikut follower yang ramai di media sosial juga merupakan antara mangsa-mangsa yang dibuli. Cuma mungkin dari perbincangan kita pada hari ini, kita nak luaskan. Adakah kalau kita lihat orang yang dibuli ini, bagaimana keadaan mereka dibuli? Adakah apabila dikatakan komen itu, anda tak lawa, anda boleh kategorikan sebagai... Anda kata saya gemuk? Mungkin anda kata anda dibuli. Tapi mungkin kenyataan saya nak bagi tahu, Haiza awak dah gemuk, mungkin kena ada perubahan. Tapi kalau awak cakap berisi sikit, saya okey. Okey. Persepsi yang berbeza. Begitu, maksudnya begitu. Masing-masing lah macam mana yang diorang kira. Berisi saja. Kan? Maksudnya begitulah kan. Okey, jadi kalau berada bersama dengan kami sekarang ini, jangan lupa sekali lagi WhatsApp di 0172765656 dan nak berbicara bersama dengan kami. Okey, dan kita akan rehat sekejap. Lepas ni kita akan jumpa lagi. Kita ada selebriti bersama yang betul-betul mengalami keadaan ini dan dengar ceritanya dia trauma. InsyaAllah kita akan bersama dengan Rajohari. Breakfast at 9 PM NTV 7. Ya, bersama dengan Haiza dan juga Muaz dalam Breakfast
at 9 PM tentunya di NTV 7. Dan kami bawakan kepada anda tentang cyberbully ini. Kalau sebelum ni di on air Radio Cool FM kita bawakan wajarkah cyberbully diklasifikasikan sebagai kesalahan jenayah. Tapi untuk hari ini kita besarkan lagi topiknya. Kita bincang berkenaan dengan pembuli itu sendiri dan mangsa buli itu Betul. sendiri. Okey, dan bersama dengan kita hari ini seorang selebriti yang mengalami keadaan ini, bagaimana dia telah pun diberikan komen-komen yang negatif melalui media sosial dan semua platform yang ada, dan difahamkan juga oleh kerana ada beberapa perkara ini menyebabkan dia down, dia tertekan dan sebagainya. Jadi mungkin boleh kita recap antara cerita viral yang pertama tu, Reza? Okey, antara cerita yang menjadi buah mulut netizen ya, di mana Ara pergi ke anugerah juara lagu, waktu itu di red carpet, fashionnya memang menjadi tumpuan. Waktu tu Ara pakai seluar pendek ya, seluar pendek pun sebenarnya kalau ikutkan rakan-rakan selebriti, kalau anda tengok di kaca TV sekarang ni pun ada yang wow beraninya Ara ya. Tapi itulah orang kata kecaman yang dia dapat tu, fashion boycott kita panggil ini, dan dan bos kau ya, kalau macam pengangkap kan. So banyak kalau kita tengok komen-komen Muaz ya. So Ara pun kata tu dihadkan dengan komen elak perbalahan makcik bawang dan sebagainya. Baik, selalunya kalau kita komen saja tak bersama dengan tuan punya badan pun tak best juga. Tak fair lah. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Ara Johari. Assalamualaikum, selamat malam Ara. Waalaikumsalam. Selamat malam. Wow, rasa lain sebenarnya untuk kami nak ucapkan selamat malam. Selalu kita selamat pagi. Jadi hari ini selamat malam. Norma baru. Norma baru. Dan Ara nampaknya masih lagi segar, belum lagi nak tidur. Oleh kerana Belum. kalau kita cerita mengenai perkara yang berlaku ni Ara, difahamkan dengan kontroversi apa yang berlaku tadi, pakai seluar pendek, dan kemudian dipalit lagi dengan kontroversi apabila dikatakan mabuk dan sebagainya. Masa mula-mula apabila dihentam oleh netizen dengan komen-komen tersebut, kita tak buat tapi kita kena kecam. Apa yang tindakan pertama yang Ara lakukan? At first memang down lah. Of course lah, siapa cakap kita tak down, sebab komen-komen yang diorang bagi itu sangat-sangat negatif, yang sampai melibatkan, kadang-kadang melibatkan family, kadang-kadang melibatkan benda yang personal. Tapi bagi Ara, awal-awal je lah kita a bit down, and then terlampau macam fikir sangat mungkin, sebab tu kita jadi down. Tapi lepas tu dia jadi macam, entahlah orang nak cakap apa, sebab haters is gonna hate, still gonna hate, sebab kita tak boleh nak ubah perception orang terhadap kita. So Ara redha je apa yang berlaku. Mungkin ada hikmah, mungkin ada dugaan di sebalik semua yang jadi, and insyaAllah mungkin ada satu benda besar yang akan jadi, benda baik yang akan jadi dalam hidup Ara. InsyaAllah lah. Okey, Ara bermula dalam industri 2016. So untuk 2020 lebih kurang dah 4 tahun ya. Tapi Ara bila berlaku perkara-perkara sebegitu, kiranya Ara dibuli cyber juga melalui netizen-netizen semua. Adakah Ara mengambil perkara ini adakah kerana Ara terlalu open, terlalu berkongsi segalanya di laman sosial? Nak cakap Ara sebab orang nak tengok macam mana kita punya live, sebab orang memang follow kita untuk tahu apa perkembangan kita. Tapi sampai satu tahap Ara tak boleh macam apa benda yang Ara tak buat, diorang macam assume Ara buat. So Ara tak suka benda tu. And Ara memang tunjuk semua benda Ara pergi mana, Ara pergi sini, pergi sana, Ara memang akan tunjuk dekat social media. Tapi benda-benda yang Ara tak buat tu, bila dijadikan topik untuk macam menjadikan dia betul, so Ara jadi macam sepatutnya sampai setelah Ara macam dah tak nak lah update kalau Ara pergi sini ke pergi sana. Faham tak? Dia macam jadi macam tak ada privacy dah jadi. Betul. Tapi memegang title sebagai seorang selebriti ni bukan perkara yang mudah. Jadi perkara-perkara tersebut membuka ruang untuk dihantarkan komen yang bukan-bukan. Jadi Ara sendiri memilih jalan tersebut. Jadi bagaimana agaknya apabila dihantarkan komen-komen tersebut, ada juga yang mengatakan bahawa sebagai selebriti kenalah terima sebab anda yang inginkan berkongsikan semua perkara. Jadi inilah dia antara cabaran-cabarannya Ara. Yelah, sebab bagi Ara, semua orang, setiap pekerjaan mesti ada halangan. Tapi bukan bermaksud kita as a celebrity macam kita patut dihina, difitnah, sebab kita orang biasa juga. So kita, walaupun kita selebriti, kita still orang biasa yang masih ada perasaan. So Ara rasa kita tak perlulah macam, kalau dia boleh untuk menegur, tapi kita ada cara untuk menegur. Okey, jadi pengajarannya bagaimana Ara mengendalikan laman sosial Ara selepas ini? Sekarang pun Ara Ara memang update banyak pasal kerja sahaja, sebab bagi Ara dah tak perlu nak tunjuk Ara keluar pergi mana apa semua.
And Raffles sekarang memang apa-apa update mesti berkenaan kerja dan berkenaan apa-apa yang melibatkan Ara punya career lah. Baik, terima kasih Ara dengan perkongsian itu tadi. Ya, dan semoga berjaya dengan pelbagai kejayaan anda untuk 2021 ini. Jadi itulah dia antara ceritanya, dan sebagai seorang selebriti bukan mudahlah sebenarnya. Macam Haiza pun ada pengalaman yang begitu luas sekali, macam-macam taman, kecaman, daripada tak ada media sosial sampai dah ada Haiza. Kita persetankan. Haiza masih lagi di sini ya. Begitu. Okey, baik, kita akan break seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Breakfast at 9 PM NTV 7. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami Breakfast at 9 PM di NTV 7. Jadi salam perkenalan untuk anda semua yang kali pertama bersama dengan kami. Memang betul pun kali pertama hari ini kita bersama dengan anda. Dan sekali lagi ini adalah kolaborasi antara Cool FM dan juga NTV 7. Saya rasa satu perkembangan yang baik sebenarnya apabila kita bersama-sama berkongsikan sesuatu yang baik. Apa yang kami bincangkan di radio, kalau rasa tak cukup, kita terus bawakan di kaca TV anda dengan tetamu-tetamu yang hebat juga. Ya, dan secara visual anda boleh tonton kami juga ya. Baik, dan sekarang ini kita nak teruskan lagi dengan perbualan kita atau topik kita tentang isu cyberbully ini. Dan kita ada tetamu bersama dengan Prof. Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad, pakar kriminologi dan psikologi Kampus Kesihatan Program Sains Forensik Pusat Pengajian Sains Kesihatan Kampus Kesihatan USM bersama dengan kita. Doktor, Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih doktor bersama dengan kami. Kita nak terus bersama dengan pembuli cyber ni. Adakah mereka ni sebenarnya ada masalah mental, sakit jiwa dan mahukan perhatian doktor untuk yang selalu membuli orang ni? Tak kisahlah mana-mana menggunakan akaun-akaun palsu ke, dia ada di mana-mana. Silakan doktor. Okay, baik. Unsur-unsur jenayah terdapat dalam kegiatan membuli. Apa bentuk membuli pun secara fizikal ke, cyber ke, adalah jenayah kerana ia melibatkan ancaman atau tindakan yang sebenar. Melibatkan intimidasi sehingga menyebabkan ketakutan, kemudaratan, perubahan dalam psikologi seseorang itu. Dia menyebabkan sebagai contoh impak yang teruk kepada mangsa, saksi kejadian tersebut, individu dan institusi yang sekeliling dengan aktiviti membuli. Aktiviti membuli adalah sebenarnya dia sengaja. Dia bukan berlaku secara aksiden ya. Dia memberi tuan dan kebanyakan insiden adalah dirancang. Jadi terdapat pelaku, terdapat kejadian sebenar, ada mangsa, ada hasil negatif yang dialami oleh mangsa dalam bentuk tekanan, psikologi, bahaya fizikal, kecederaan. Selain itu, kesan buli boleh dalam bentuk jangka masa pendek, jangka masa panjang. Jadi kalau nak katakan adakah pembuli cyber ni mereka mempunyai sakit mental, sebenarnya tak betul ya? Tak betul. Oh, langsung tak ada doktor Tak, maknanya. Jadi maksudnya ada ruang, ada mangsa, ada peluang perkara ini akan berlaku. Tapi doktor, adakah juga sebenarnya background ataupun kehidupan sang pembuli itu sendiri menyebabkan dia jadi pembuli? Kalau kita nak lihat kepada profil pembuli lah ya. Kami lihat kalau para penyidik melihat daripada aspek psikologi, sosiologi dan kriminologi. Berarti kalau kita lihat realiti keadaan, ialah seorang pembuli ini dia sering tidak mempunyai rasa empati. Dia mengabaikan hak orang lain. Sebenarnya dilakukan kegiatan buli itu adalah untuk mendapat kepuasan segera terhadap keperluan dan tuntutan mereka. Provokasi atau tidak, pembuli bersedia untuk bertindak agresif ataupun ganas dan dia sering berusaha untuk mengawal keadaan, mengawal individu lain dan berkuasa. Ini bermaksud kalau kita nak menenangi isu buli cyber ni, dia kena secara holistik. Supaya semua elemen yang mungkin dalam pendirian seorang pembuli cyber tu, psikologikal, kesedaran dia ke, sikap, semua ni kena dipertimbangkan dahulu. Okey.
Baik, doktor, kalau kita lihat bagaimana pula dengan orang yang dibuli itu? Adakah mereka ni terlampau lembik ataupun sedikit hanya dengan komen-komen yang begitu mereka tak boleh terima, manja dan menganggap itu sebagai satu jenayah. Jadi tidak ada sebenarnya kadang-kadang apabila hanya dengan satu dua perkataan dengan niat yang berbeza tapi mungkin pembacaan orang yang dibuli itu berbeza dan disabitkan sebagai satu jenayah ataupun salah laku. Okey. Baik, saya nak kena terangkan di sini dulu. Akar umbi buli cyber ni, dia sebenarnya keinginan untuk kuasa dan kawalan. Melalui pertuturan lisan ataupun tidak lisan ataupun kedua-duanya sekali lah ya. Pembuli cyber berusaha untuk menegaskan kuasa dan kawalan untuk memaksa pematuhan dari mangsa tanpa mengira tahap bahaya, kesan sebenar yang dialami dan juga mendapatkan sokongan dari rakan sebaya secara langsung supaya dia dapat meneruskan aktiviti cyberbully. Jadi individu yang mempunyai yang dianggap sebagai seorang individu yang lemah, mudah menjadi mangsa. Kalau kita nak lihat kepada kesan kepada mangsa itu, bila dah mengalami sekali, kemungkinan besar dia akan menjadi mangsa sekali lagi. So, secara lebih detail lah ya, kalau kita nak lihat pula kepada siapa yang sebenarnya boleh menjadi mangsa ni, dia terpulang kepada sasaran yang diinginkan oleh pembuli itu sendiri. Dia tak ada spesifik profil. Dia seorang sebagai contoh, seorang perempuan ke, seorang kanak-kanak ke, sesiapa saja sebenarnya yang boleh menjadi mangsa. Okey. Baik, itu dia penerangan daripada Profesor Madya Dr. Geshina Mat Saad. Terima kasih doktor atas penjelasan itu tadi dan pastinya juga Muaz, peranan penjaga ibu bapa itu sangat penting. Kalau mangsa buli ini apa orang kata bersama-sama bagi tahu, mengadu, tapi kalau tak ada tindak balas, tak ada orang yang dapat mendengar, boleh menjadikan dia seorang yang murung mungkin. Betul. Ya. Dia lebih-lebih lagi sekarang ni kita faham zaman gadget, anak-anak kita dibiarkan untuk bersama dengan gadget dalam waktu yang sangat lama dan kita semua sudah maklum semua harus berada di rumah dan ini bermakna kita kena sentiasa memantau anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mula menjadi seorang yang pendiam, mula menjadi seorang yang defensif ataupun mula senang kalau benda-benda kecil pun dia mudah cepat terasa berkemungkinan mereka ni dibuli. Dan saya rasa perkara-perkara ini ibu bapa kena ambil tahu sebab kita risau ianya akan menjejaskan mereka sebab bila mereka terlampau diam tanpa memberitahu siapa-siapa, kita takut nanti inilah kejadian bunuh diri dan salah kenal dengan orang di media sosial juga membuatkan mereka dalam bahaya. Ya, sebab orang dalam media sosial mereka tak nampak, tak kenal, tak tahu siapa dan pastinya juga kami mengharapkan kepada pembuli berhenti menjadi seorang pembuli dan kepada mangsa anda boleh apa orang kata meluahkan, mungkin boleh buat report kepada yang pihak berkuasa supaya perkara ini tidak menjadikan anda menjadi mangsa sentiasa lah. Betul. Dan kepada anda semua juga awas kerana kita kadang-kadang tak sedar bahawa kita ni seorang pembuli di internet dan sebagainya. Ya. Jadi oleh kerana itu sebagai negara yang sedang membangun untuk menuju ke negara maju ni, pemikiran kita juga harus matang dalam menggunakan media sosial dan hati-hati setiap kali nak komen, fikir apa perasaan mereka dan kita letakkan tempat kita ni. Kalau kita jadi mereka, apa yang mereka rasa? Kan? Ya, okey. Dan pastinya jugalah kita mengharapkan kepada anda yang berada di laman sosial bertanggungjawab dengan apa yang anda lakukan. Jangan pakai saja. Type saja. Saya rasa kalau setakat lakukan kesalahan, komen sana, komen sini, tembak sana, tembak sini, lepas tu dah kata minta maaf, itu perkara biasa. Simpelnya. Perkara biasa dan kita rasa benda tu tak memberikan kesan kepada orang lain untuk melakukan. Jadi kita harapkan ada satu akta yang betul-betul khusus kepada mereka yang membuli ini supaya satu tindakan ataupun hukuman yang berat dikenakan kepada mereka. Saya setuju. Baik, dan kalau anda nak dengar apa lagi perbualan kami selain daripada malam ini, anda boleh dengarkan kami juga melalui Cool FM secara live ya setiap Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi. Okey? Alright, jadi pastikan untuk anda bersama dengan kami setiap hari Isnin, kita akan bawakan kepada anda pelbagai isu semasa untuk dibincangkan. Breakfast at Night and TV7. Selamat malam.